Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق الله مولانا العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala masih berikan ruang masa dan nikmat kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar keberadaan kita, perhimpunan kita, perkumpulan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Yang kedua, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pihak masjid yang tidak pernah jemu-jemu memberi peluang dan ruang kepada saya untuk sampai ke sini. Dan saya tak tahu ni kali yang keberapa dah saya datang ke masjid tuan-tuan ni. Dan sebenarnya saya pun tak apa nak selesa sangat duk main kacau tempat orang ni tuan-tuan. Nah, malam ni saya rasa ada guru kita tapi terpaksa memberi ruang kepada saya, dan saya agak dan saya rasa ini kali yang terakhir dah kot saya akan sampai ke sini tuan-tuan. Bermula daripada tahun hadapan saya dah stop untuk menerima jemputan-jemputan luar. Saya nak tumpu kepada negeri di utara tanah air saja. Dan saya rasa ini kali yang terakhir dah kot saya datang ke masjid tuan-tuan. Bulan depan saya dah ambil keputusan, insya-Allah saya nak tengok ada 2-3 tempat yang menjemput saya untuk buat bulanan. Saya rasa macam saya nak kena pergi ke tempat lain dah pula kot. Johor dan sebagainya yang duk panggil saya tak pernah sampai lagi. Pagi tadi mendapat jemputan daripada Sarawak dan Negeri Sembilan yang saya duk tolak lama dah. Jadi saya rasa ini kali yang terakhir dah kot saya bersama dengan tuan-tuan. Malam ni saya tak ada tajuk yang khusus diberikan kepada saya untuk berbicara. Tak ada tajuk yang diberikan. Itu masalah saya sebenarnya tuan-tuan. Bila tempat yang saya main 2-3 kali ni, saya nak cakap saya lebih gemar daripada ceramah untuk kita. Sebab ceramah bagi saya kalau sekali main tu tak apalah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ni saya rasa tak sesuai. Sebab bila saya ceramah saya rasa saya tak bagi something kat tuan-tuan. Kalau kita sekurang-kurangnya kita ada point, kita dapat, kita menadah, kita baca sejam, ada benda yang tuan-tuan boleh bawa balik. Kalau ceramah ni tak ada apa. Sebab tu saya kadang-kadang saya tak apa suka dengan ceramah ni. Kalau tempat yang saya tak pernah sampai, tu kali yang pertama, ya. Kalau tempat yang 2-3 kali ni saya tak suka. Yang pertama saya main ceramah rasa macam tuan-tuan tak ada apa. Yang kedua saya ganggu laluan ustaz-ustaz lain yang membaca kitab. Sedangkan itu lagi afdal daripada ceramah. Sebab tu kadang-kadang saya tak apa suka sangat tempat yang sama duk pergi 2-3 kali berceramah ni. Kesian dekat orang. Saya ingat tuan-tuan dah. Tuan-tuan sepatut malam ni baca kitab Muhimmah. Betul? Kitab Muhimmah. Sepatutnya saya tengok di luar tu tak tahu dah. Kitab Muhimmah habis dah. Betul lah baca kitab apa pula? Sepatutnya siapa dia malam ni? Jadi itu yang saya rasa macam tak berapa nak seronok tu tuan-tuan. Sebab saya rasa tuan-tuan mengaji dengan Fadil Tuan Guru kita yang sepatutnya malam ni
lebih ada ilmu lah daripada saya yang main ceramah saja ni. Sebab tu saya ambil keputusan saya nak stop jemputan-jemputan luar ni pada bulan 1 tahun depan. Saya pun hanya tinggal 2 hari ya sebulan yang free sebenarnya. Hari Selasa minggu yang kedua dan hari Rabu minggu yang kedua. Itu saja ruang untuk saya menerima jemputan-jemputan ceramah. Tu pun tak terlayan di utara tu. Sebab malam lain tu semuanya dia penuhi dengan kuliah tetap saya. Saya duduk bincang dengan pembantu saya tadi. Saya ingat 2 hari ini saya nak menerima jemputan di lain-lain negeri. Mungkin Kuantan ni saya dah selalu sampai sangat dah. Nah, masjid tuan-tuan ni pun 5-6 kali dah. InsyaAllah malam ni kali yang terakhir lah saya sampai ke masjid tuan-tuan. Nah tuan-tuan dah. Tengoklah kalau tak kiamat lagi 2, 3, 4 tahun kita main balik. Kalau kiamat malam ni sajalah. Saya teringat sebuah hadis hasan sahih riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dia mengarang kitab-kitab hadis ni tuan-tuan. Antara yang dia sentuh di dalam kitabnya satu hadis Nabi SAW. Nabi menceritakan hal keadaan kita di hari akhirat kelak. Suatu hari yang kita tak dapat nak elak. Saya dan tuan-tuan akan kena pergi ke hari akhirat. Diterjemah oleh para ulama. Apa maksud hari akhirat ni tuan-tuan? Yaumul mahsyar, yaumul akhirah, hari akhirat yang kita dah baca ni. Ulama menterjemahkan tafsiran daripada hari akhirat ni bermaknanya hari pembalasan, hari perhitungan, hari diputuskan nasib kita. Apa yang kita buat atas dunia ni semuanya Allah Ta'ala suruh malaikat catat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucap, apa yang kita buat, apa yang kita sedang lakukan, semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya dirakamkan oleh malaikat raqib, semuanya dicatatkan oleh malaikat atid. Raqib dan atid buat kerja lepak, mencatat segala gerak kerja kita. Sebab tu hari ini tuan-tuan, apa yang dah dicatat oleh raqib dan atid dalam suratan buku tuan-tuan? Tak tahu. Saya hari ini apa yang buat, banyak mana dosa, banyak mana pahala, Allah Ta'ala akan hitung, Allah Ta'ala akan kira semua. Last sekali buku tu akan dibawa balik bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar kelak. Tuan-tuan, besar mana yang kata padang mahsyar tempat kita nak himpun kelak ni? Besar mana? Adakah ada orang dia tidak sebut padang mahsyar, dia pergi sebut padang masyarakat? Hatu Langkawi bodoh. Tempat kapal terbang turun. Padang mahsyar ni tempat kita nak berhimpun. Kod satu nama yang tuan-tuan pernah dengar atas dunia ni. Kod satu nama. Satu nama yang tuan-tuan biasa dengar atas dunia ni, tuan-tuan sebut, dia akan jengui. Orang Kedah kata dia akan timui di padang mahsyar kelak. Sebut satu nama yang tuan-tuan bisa dengar. Bisa? Abu Lahab, Abu Jahal bisa dengar? Bisa jumpa? Tak bisa. Sebut nama mereka timui dekat padang mahsyar kelak. Sebut nama mereka. Ustaz, saya bisa dengar nama Ikrimah. Sebut nama Ikrimah, keluar nanti di akhirat kelak. Ustaz, saya bisa dengar nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah, akan dijumpa kita dengan kita dekat akhirat kelak. Kita akan berjumpa dengan Nabi. Besar mana padang mahsyar ni tuan-tuan. Ulama berbeza pandangan. Yang tu tolak sebelah. Saya nak bagi tuan-tuan fikir satu masalah. Kita ni pergi ke mahkamah Rabbul Jalil kelak tuan-tuan di hari akhirat di padang mahsyar. Mahkamah Rabbul Jalil ni dia berbeza dengan mahkamah kita di dunia. Mahkamah Rabbul Jalil di padang mahsyar kelak berbeza dengan mahkamah kita di Malaysia ni. Beza dari sudut mana Ustaz? Beza daripada sudut kita di dunia, mahkamah kita dia takkan dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang sebelum disabitkan kesalahan. Kita pergi ke mahkamah ni tujuan dia apa dia? Nak sabit dengan kesalahan. Bila sabit dengan kesalahan baru boleh hukum. Betul ke tak? Kena sabit dulu. Tuan-tuan kena sama dengan JPJ. Helmet tak pakai, rotek mampu, lesen hilang.
Dia baca nama tuan-tuan Dollah bin Ibrahim. Saya penakwa tu dia baca. Pada tarikh sekian-sekian jam sekian-sekian kamu didapati bersalah di atas kesalahan sekian. Kamu akan dijatuhkan hukuman sekian. Ngaku bersalah, ngaku. Okey, hukuman dia bayar 300. Keluar daripada kod pergi bayar. Betul lepas. Kena sabit kesalahan dulu. Itu baru masalah lalu lintas. Ke helmet tak pakai, dia tahan. Dia pula itu dia buat roblok. Lama mana daripada muka bumi ni diciptakan oleh Allah, kita duk guna jalan tu, haram tak nak ada roblok. Hari itu nak kenal nasib ada roblok. Ada orang kadang-kadang kes bertahun-tahun makan masa. Sebab apa? Nak sabit dengan kesalahan. Kalau tak disabit dengan kesalahan, pesalah dan tertuduh kata, yang Arif Tuan Hakim, saya mohon kes dibicarakan. Tak boleh jatuh hukuman lagi. Pilantik peguam, bayar, bang. Itu mahkamah Malaysia, itu mahkamah dunia. Mahkamah Allah tak macam tu. Kita pergi ke mahkamah Allah, dia nak peraturan-tuankan apa yang kita buat di dunia. 10 bulan, pukul 6.30 kamu bersiap untuk pergi dengar kuliah maghrib, usah lah. Pukul 7 sampai di masjid, clear dah. 7.30 start kuliah, clear dah. 7.45 kamu tidur. Dalam rakaman tu nampak lagu tu. Dia kata kulina waktu tu. Habis ceramah kata pukul 9, clear dah. 9.30 dia pergi kacau janda dekat kedai kopi. Jahanam tuan-tuan. Semua Allah Ta'ala rakam. Pergi kepada mahsyar, dia nanti duk tayang. Macam ni dah contoh tuan-tuan tengok skrin dengan maksa ni. Dia akan ditayangkan amalan ni, ditayangkan amalan dekat apa nama kita punya skrin kita. Macam itulah kita akan ditayang. Ulama kata ditayang segala amalan kita, apa yang kita buat atas dunia, satu pun takkan jatuh daripada rakaman Allah. Hari ini tuan-tuan boleh berpura-pura. Sebab tu saya nak abang, orang yang hidup dalam keadaan kepura-puraan, inilah manusia yang paling bodoh atas dunia. Ada orang tuan-tuan dia bangun pagi pakai topeng. Dia bangun pagi pakai topeng, nak tunjuk kata dia baik di depan masyarakat. Bubuh dengan serbannya, dengan mukanya nampak seolah-olah soleh. Cara bercakapnya Masya Allah kita nampak soleh, tetapi di belakang Allah Ta'ala saja tahu akhlak dan perangai dia. Penipu, pembohong, pengkhianat. Lama mana tuan-tuan nak berpura-pura? Saya nak tanya tuan-tuan, lama mana? Lama mana tuan-tuan nak bangun daripada tidur, tuan-tuan nak pakai topeng? Lama mana? Lama mana? Bangun tidur pakai topeng, bangun tidur pakai topeng, bangun tidur pakai topeng. Lama kelamaan tuan-tuan akan terlupa daripada bangun tidur untuk pakai topeng. Akhirnya orang akan nampak wajah tuan-tuan yang sebenar. Lama mana kita larang nak berlakon? Lama mana? Lama mana? Cuba bang. Akan mai satu masa Allah Ta'ala akan buka betul-betul. Ni dia rupa dia yang sebenar. Tak, dunia akhirat Allah Ta'ala buka. Waktu tu kata dalam kitab-kitab, jatuhnya malunya kita sehingga berguguran air ni, daging di muka kita jatuh kerana malu. Habis Allah Ta'ala tunjuk waktu tu, selepas tu bermulalah pengkiraan amalan kita. Amalan kita akan dihisabkan oleh Allah. Allah Ta'ala akan kira. Kita akan pergi ke suatu tempat yang ada di sana mizan, tempat menimbang amalan kita. Di dalam kitab-kitab para alim ulama, mereka membahaskan pula besar mana yang kata timbangan tu tuan-tuan. Besar mana? Timbangan tu besar mana? Dia seolah-olah dacing. Tuan-tuan senang tercerita lah, tuan-tuan pun nak nampak mudah. Tuan-tuan tengok bendera Barisan Nasional contoh. Hak ni aku tak suka ni, dia sebut apa? Dah nak bubuh bendera tu, bukan nak suruh pangkah, nak suruh tengok.
Contoh kati itu lebih kurang lagu tu lah kot. Kita nak kata lagu tu lah. Besar mana tuan-tuan? Ulama kata penimbang sebelah amalan tu dia ada dua. Kati itu dia ada dua dacing. Betul tak? Kan? Sebelah dacing tu besar mana? Sebesar 7 petala langit dan bumi. Baru sebelah. Dia ada dua belah. Ada timbangan baik, ada timbangan buruk. Nabuh. Sebelah tu saja tuan-tuan besar mana? Sebesar 7 petala langit, 7 petala bumi. Apa yang saya nak bagi tuan-tuan fikir? Itu baru sebelah dacing penimbang amalan kita. Tuan-tuan bayangkan pada mahsyar tu besar mana? Tu yang ulama kata wallahu alam. Walaupun ada cuba nak diterangkan oleh 2-3 orang para alim ulama, tetapi jumhur ulama mengambil satu sikap yang selamat wallahu alam, hanya di dalam pengetahuan Allah Ta'ala saja. Panjang mana? Wallahu alam. Tetapi sebelah timbangan dia saja, sebab nak diletak amalan kita tu sebesar 7 petala langit dan bumi. Cuba fikir. Apa yang Ustaz nak suruh fikir? Yang pertama saya nak suruh tentang fikirkan luas mana padang mahsyar. Yang kedua saya nak suruh tentang fikirkan amalan kita kalau diambil, diletakkan di atas penimbang tu besar mana nak nampak dengan amalan soleh kita lah ni. Yang tuan-tuan masih malas nak buat ibadat ni. Semalam kita di Masjid Pelindung Utama, saya sebut semalam, kita ni kena cari side income pahala ni. Istilah yang mudah faham. Tuan-tuan, amalan kita tak banyak. Amalan kita tak banyak. Sekarang umur berapa tahun? 60 tahun. Allah Ta'ala bagi kepada kita satu had masa umur. A'maru ummati baina 60 wa 70. Nabi kata umur umat aku ni tak panjang. 60, 70, mim pawausin, mampu lah. Ustaz, saya 73, subsidi 3 tahun. Subsidi dah 3 tahun. Ustaz, saya 69 tahun 10 bulan. 2 bulan yang lagi belum. Jangan duk belagak, 2 bulan yang lagi. Tak banyak tuan-tuan. Kalau hidup 90 tahun pun tak jadi manusia sempurna dah. Nyanyuk taik dengan karipap dari bengak dah tuan-tuan. Bila letak taik dia sebelah, karipak sebelah, pening dia tengok yang mana satu taik, yang mana satu karipak. Contoh nak bagi mudah faham. Tu pun Allah. Saya baru ni pergi ceramah satu masjid dekat Pahang juga lah, tapi bukan Kuantan tu, belah-belah utara tu. Saya pergi satu masjid lah, belah-belah tak mahu abang dah belah lancang apa lancau ke apa tu lah tu. Apa nama? Lancang belah-belah tu lah. Lancau pula. Saya pergi satu masjid ceramah. Tok imam dia tu on off dah. Tok imam dia tu on off dah. Dia tanya saya, Ustaz anak siapa? Dia tanya saya tembak. Saya kata saya anak ayah saya. Oh betul lah. Ayah nama apa? Ayah saya nama Muhammad Badaruddin. Oh, besar dengar nama tu. Iyalah mantan mufti Kedah. Betul. Anak siapa? Tanya pula dah kali kedua. Baru jawab ya. Dia kata anak siapa? Anak ayah saya. Betul. Kapat kali dia tanya saya. Lah kali saya beralih tengok dekat siap. Dia kata Ustaz jangan layan sangat, dia on off. Umur berapa tu imam ni? Umur baru 72. Dah tak apa nak stabil dah pemikiran. Kadang-kadang menyakit. Umur kita ni Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi umur kita. Sebab tu baru ni kita sambut tahun baru Hijri ni tuan-tuan. Maknanya selangkah kita dah dekat dengan garisan penamat di dalam kehidupan kita. Dah dekat dah. Tak jauh dah, dekat dah. Contoh kata Allah Ta'ala bagi umur kita hidup sampai 64 tahun.
Sekarang kita dah hidup 60 tahun. Maknanya 4 tahun lagi tuan-tuan. Dalam istilah kalau kita lawan berlari dekat dengan garisan penamat, lagi kena tambah speed untuk laju. Betul tak? Samalah dengan urusan kita. Makin kita berumur, lagi kena tekan minyak, speed dengan ibadat. Apa sahaja benda yang boleh mendatangkan pahala, buat. Jangan duk malas macam dulu. Dulu ya umur 35 kita sibuk dah dengan benda lain. Sekarang dah naik dah 5 siri, dah mula kena ubah dah gaya hidup. Sebab tu kata ulama, bila naik saja umur kamu 50 tahun, korang-korang kalah kamu ingat kepada dunia. Korang-koranglah kamu memikirkan tentang urusan dunia. Korang-korang kan. Sebab tu dalam syariat kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tolak sebelah Syiah kita tak pakai, tolak sebelah Wahabi kita tak pakai, tolak sebelah liberal kita tak mau fikir. Ni semua ni golongan perosak kepada agama. Mai orang macam-macam tuan-tuan. Pemikiran umat Islam sekarang, dia macam bursa saham Kuala Lumpur, ditutup bercampur-campur. Hari ni macam-macam duk ada dalam negara kita. Dia main tak mana Syiah. Oh, dia seronok sebab apa? Menikah muta'ah. Nikah muta'ah Syiah tuan-tuan. Tengok satu perempuan kita berkenan, hama tak menikah dengan aku. Apa dia mas kahwin dia? Spek mata. Angkat tangan perempuan tu, aku nikahkan nikah dengan diri aku, bermas kahwinkan spek mata aku, tunai. Bila dia nak cerai, esok terbit matahari gugur. Hak ni kata Syiah. Rata ada tuan-tuan, Pahang tak tahu ada tak ada, Kedah ada, Perlis ada. Perlis lagi hebat, bukan dekat Syiah, zombie pun ada. Dulu mereka duk bangga kata tak ada Syiah di Perlis. Lah Perlis pada Syiah dah tuan-tuan. Tambah pula dengan zombie satu lagi. Dia macam dekat lah, zombie Wahabi dekat-dekat lah tu kan. Elok lah kan, jumpa zombie, lepas zombie Wahabi bibi kat belakang tu. Ustaz, Isketan bola ada tak? Wallahualam, nanti saya nak kena jumpa dengan Sulaiman Akhlaqan, nak tanya perkembangan di sana. Dia main ni macam-macam pemikiran. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lain tuan-tuan. Kita diajar yang pertama ni apa dia? Awwaluddin ma'rifatullah, kenal Allah. Kamu kena belajar tauhid, kenal Allah dengan sebenarnya. Nak kenal Allah lagu mana? Ulama kita dah buat dah satu silibus. Satu kita nak kata apa silibus? Sukaran pelajaran tauhid untuk mudah kenal Allah. Kita menggunakan mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Kenal Allah melalui konsep sifat 20 yang menjadikan pegangan 90% umat Islam di dunia. Baru ni saya jumpa dengan Al-Fadil, tuan guru kita yang mulia, Datuk Ismail Kamus hafizahullah taala. Sembang dengan dia. Dia sebut dekat saya, dia kata kita nak kata Asy'ariyah ni tak betul lagu mana, dia kata. Sedangkan 90% umat Islam satu dunia berpegang dengan aliran Asy'ariyah. Ni kita dah kenal Allah melalui sifat 20, wujud, qidam, baqa. Kita kenal Allah. Dia kata, Ustaz, zaman Nabi ada ke Asy'ariyah ni? Kita ni pegang kepada Nabi, kita kena ikut cara Nabi. Kita tanya dia pula, awak hang baca Quran tak ikut zaman Nabi? Tu tuan-tuan duk baca tadi ni, bukan cuba baca Quran cara Nabi. Lah ni kita ada Hafs, kita ada Qalun dan sebagainya. Sebab tu ulama Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari contohnya tuan-tuan, yang kita nisbahkan kepada pengikutnya macam kita lah ni Asy'ariyah. Dia ambil daripada hadis, dia ambil daripada Al-Quran. Dia buat satu kesimpulan yang mudah kita nak faham. Tuan-tuan, ni Al-Quran di depan kita ni, mau takat maqam kita takkan fahamnya tuan-tuan. Mau takat maqam kita ni walaupun ada PhD, dia takkan dapat memahami Al-Quran tanpa dibantu oleh para alim ulama.
mari dekat saya ni 30 juzuk Al-Quran, bawa keluar sifat Allah secara sempurna. Matakan ilmu kita tak dapat memahami. Sebab tu ulama yang lebih alim daripada kita, lepas buat kajian, hampa tak payah duk selak Al-Quran selai-selai. Aku dah buat dah satu kitab, hampa baca ni, akidah hampa sama macam mana Al-Quran nak, akidah hampa sama macam mana Rasulullah nak. Aku dah buat dah. Faham Allah bagi elok-elok tuan-tuan. Sekarang minta maaf saya nak cakap, umat Islam hari ni Allah pun dia tak kenal betul-betul. Dia kena tipu-tipu. Betul? Saya bagi satu contoh. Nak berhentikan nak lajak ni? Lajak nak? Saya bagi satu contoh dekat tuan-tuan. Kalau satu orang mai tanya kita nama Allah ada berapa? Seorang ni akan jawab 99. Cukup jawapan tu nak bagi tahu kita tak kenal Allah. Kalau Rasulullah ada 805 nama, bukan Allah Ta'ala ada 99. 99 tu nama Allah yang wajib kita ketahui. Nama Allah ada berapa? Ulama sebut di dalam kitab-kitab tauhid, nama Allah ada 2000 nama. Pergi 99 tu pun mujuk orang buat lagu yang apa? 2000 nama tu pula dibahagikan kepada 5. Pula dah tak? Ada nama Allah hanya diketahui oleh para malaikat. Jam. Ni nak bagi tahu apa dia tuan-tuan? Umur kita 60 tahun hidup sekarang, Allah pun kita tak kenal. Adakah layak kita mati nak masuk syurga? Tuan-tuan nak duduk di orang macam saya datang berkata, saya nak duduk di hotel. Hotel takkan saya bayar duit, dia bukan bagi kunci lagi. Dia minta IC lu, nak kenal siapa dia. Mr. Ahmad Husam bin Muhammad Badaruddin. Nombor IC berapa? Nombor telefon berapa? Nak duduk berapa malam? Mesti mereka kena kenal saya sebagai tetamu yang nak menginap di hotel tersebut. Tuan-tuan yang buka homestay, berani tuan-tuan ambil duit bagi, tak tahu siapa main duduk. Nanti tah dia duduk proses dadah apa dalam rumah homestay kita. Mampu kita nak jawab ke polis? Saya yang nak duduk di hotel, mesti saya tahu nama hotel apa. Nanti kalau orang tanya, saya boleh jawab, ustaz duduk di mana? Tak tahu mereka bagi hotel pakai nama tak? Bilik nama apa? Tak tahu. Jampi terus masuk dalam bilik, pintu pun tak tahu, lift pun tak tahu tinggal berapa. Mesti saya kena tahu, ustaz malam ni ustaz tidur di mana? Alhamdulillah ada orang lagi dekat saya menginap dekat Swiss Garden. Oh, bilik ustaz nombor apa? S2G5A. Jangan pergi mengendap pula di Sabah ni. Oh, ustaz duduk berapa malam? InsyaAllah 3 malam. Oh, orang yang nak bagi bilik dekat saya, dia akan tanya, orang tanya dia, S2G5A, siapa dia menginap? Oh, Ustaz Husam, dia main daripada Kedah. Dia duduk berapa orang? Dia duduk 4 orang. Oh, tuan-tuan nak masuk syurga haram tak tahu. Tuan yang mempunyai syurga tu Allah. Kalau malaikat tanyalah tentang, kita nak jawab apa tuan-tuan? Kita nak jawab apa? Ni yang Nabi kata ada 4 soalan. Allah Ta'ala akan tanya kepada kita 4 soalan. La tazulu qadma 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fima afna. Ni nikmat yang pertama Allah Ta'ala akan tanya. Sebelum kaki kita nak melangkah sama ada ke syurga ataupun ke neraka, kaki kita nak langkah sama ada syurga ataupun neraka, kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tanya dulu nikmat yang pertama, an umrihi fima afna. Umur kamu habis kot mana? Berhabis kot mana? Hari ni kalau kita tanya tuan-tuan, ada orang dia boleh jawab ke? Ni kita main kuda marik
minta maaf lah. Kena tak batang hidung minta maaf lah tuan-tuan. Memang malam ni saya nak bagi cukup-cukup. Asah telinga bagi tebal sikit. Memang saya nak rembat buah akhir ni tuan-tuan. Saya nak bagi cukup-cukup. Tuan-tuan nak marah. Bila saya tak merah depan ni. Ada orang dia main ke kuliah maghrib ni. Dua jenis manusia yang main kuliah maghrib. Serupa lah yang tengok live. Ni mana ni live lah? Live daripada Pishuna Media Al-Fatah. Tak tahu ni. Saya dapat maklumat Mufti Isketambola is watching, dia kata ni. Kita yang duk tengok live Facebook, kita yang main kuliah, dia ada dua jenis manusia. Yang pertama dia betul-betul nak mengaji. Ustaz kata apa, tak apa, lagi benda tu baik, aku terima. Yang kedua ni tuan-tuan, minta maaf jenis ni, dia main ni, dia nak isi masa kosong. Dah halang-halang aku duduk ada kat kuliah ni, duduk pergi lah, sementara nak masuk Aisyah. Yang jenis ni, kalau ustaz berhenti lambat, dia bising kat JK masjid ni, jenis ni, apa ni lambat? Abang kat dia jam bunyi sudah lah. Awak je duduk kuliah sampai nak pergi apa, dia ingat lepas kuliah boleh masuk syurga. Jenis ni hidup dia suka nak cari salah ustaz di mana. Siapa yang dia dengar live ni pun, apa ustaz ni duduk cakap apa, hang tak kenan, hang keluar lah bodoh. Dia duduk, dia bukan nak cari pahala, dia nak cari dosa. Dia tak boleh. Kalau ustaz tu habis lambat sikit, dia mula kena pula jenis ustaz kitab ni, kena pula dia tak dia. Sebab tu semalam saya kata di Masjid Taman Pelindung Utama, saya ada sebut kat kawan-kawan saya, ustaz pergi pondok, orang pergi pondok ni tuan-tuan, ilmu mereka tuan jangan duk pergi lawan. Mau takak mengaji dalam universiti 3-4 tahun yang duk sembang lah. Batu tu guru pondok, hak mana hak doktor habis PhD, pergi baca kitab depan dia boleh tegur. Sebab orang mengaji pondok ni ilmu lendik tuan. Mau baca kitab Arab, hang kena perhabis di ujung. Huruf yang ujung tu hang kena perhabis dengan baris. Jangan duduk perhabis begitu lah. Nak mu ke, nak mi ke, nak ma ke. Tayammum senang ya. Hang kena perhabis bagi bunyi baris di ujung. Ni jenis orang mengaji pondok. Lepas tu i'rab pula. Ilmu lepas lelik, mau takak ilmu saya, jangan duk bercakap dengan orang pondok lah tuan-tuan, malu lah. Lepas jenis mengaji kitab daripada kulit sampai ke kulit. Macam kita mengaji ilmu jenis moden di universiti apa ni, dia tebuk-tebuk janji lulus Faizah, boleh dapat sijil, sangkut gambar terima ijazah dekat chancellor mana, duk kenyih lagu rebah balak kenyang sirih. Lepas tu duk belanggar, aku ada PhD, porah. India kata innar kacra. Tapi masalah anak-anak murid yang mengaji pondok ni satu, cara penyampaian mereka tu kena dimodernkan sikit. Sebab orang lah dia tak apa nak boleh faham. Bermula ini pasal pada menyatakan, kita boleh dengar bermula. Selagi dia terang dia habis. Mula lagi ingat habis dah. Tuan-tuan, cara penyampaian tu dia kena moden. Dia main duk mengaji, dia kata duk mula tak habis-habis, lewat dah ni. Ada tuan-tuan, saya pergi satu tempat, dia ada golongan ni, dia jenis nak tunggu ni dia nak sembahyang Isya, betul dia nak balik. Bila orang mengajar habis lama, dia kira nak marah. Tuan-tuan tak rasakah kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni, kelebihan dia banyak, antaranya para malaikat mai tolong minta ampun dosa kita kepada Allah. Sudahlah mengaji, kami nak balik pula, nak makan, hampa tak apalah kerja apa satu pun tak ada. Tuan-tuan, orang lagu ni tuan-tuan, dia boleh habis masa dengan isap rokok, dia boleh habis masa duk menyembang dekat kedai kopi, dia boleh habis masa pergi menonton wayang, dia habis masa duduk lena depan TV, duduk tengok movie ni, tapi dia nak gunakan masa dia dengan Allah, dia cukup berkira. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ditanya,
Bagaimana cara kita nak membahagi masa kita? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kitabnya, dia kata apa dia? Sari apa dia? Hujan. Tak payah duk sembang. Kalau habis awal pun tentang kali balik ni motor ni. Lebat hujan. Hujan no? Bukan bom. Hujan. Imam Ghazali ditanya kepada dia, dan dia terang di dalam kitab Ihya-nya. Imam Ghazali tanya, bagaimana cara kita nak mengurus tadbir masa kita? Sehari semalam 24 jam. Imam Ghazali kata tolong bahagi dengan 3. 24 bahagi dengan 3, jawapannya berapa? 8 jam. 8 jam kata Imam Ghazali, ambil masa kamu untuk berehat. Sehari semalam, hari rehat 8 jam. Ambil 8 jam lagi, gunakan masa kamu untuk apa dia? Untuk kamu mencari keperluan hidup kamu di dunia. Dan ambil masa kamu yang ketiga, 8 jam yang ketiga, gunakan masa kamu dengan Allah. Kalau kita ikut cara Imam Ghazali bahagi masa, agak-agak masa kita dengan Allah dah 8 jam dah sehari. Agak-agak tuan-tuan, agak-agak. Ada ke tak? Tak ada. Tuan-tuan semayang satu waktu berapa minit? Kalau subuh 2 minit setengah. 2 minit setengah tambah jenis malas pula, tak ada surah-surah dia tiba Fatihah ya. Tu pun mujur wajib, mau tak wajib, kalau rukun tak rukun tu tak baca dah. Tuan-tuan semayang zuhur 2 minit, 5 minit. Kita bubuhlah kalau satu waktu tuan-tuan semayang 10 minit, baru 50 minit. Kita bubuhlah untuk tu saja sejam sehari. Lebat hujan no? Tuan-tuan boleh dengar tak suara saya ni? Boleh tak? Saya rasa saya tak dengar suara tuan-tuan. Boleh dengar? Kalau kita nak berhenti, nak terus kan nak berhenti? Terus. Kita bubuhlah 5 waktu kita semayang sehari semalam, 5 waktu tu kita bubuhlah kata sejam. Sejam. Kita ada lagi 7 jam. Ni kalau nak ikut pengkiraan Imam Ghazali buat kat kita, kalau guna masa kita 8 jam untuk Allah, sembahyang kita 5 waktu, tolaklah kata sejam. Campur dengan zikir gedebuk-gedebak, sejam. Sejam. Ada lagi 7 jam. Saya nak tanya tuan-tuan, bolehkah tuan-tuan zikir tambah henti sejam? Tak ada. Putih biji tasbih pun tak habis lagi fikir. Tak percaya, Haji selup poket tuan-tuan, ada tasbih ke ada rokok? Ada tasbih ke ada rokok? Tarik belah kanan John, rokok pun hati nak cukai lah. Kerajaan kata haram lah. Baklah rokok tu sebentar haram lah. Rokok. Saya ada orang dia main duk isap rokok tepi saya. Jemaah duk kuliah ni lah, duk isap rokok. Sambil duk isap rokok, dia tanya dia, Ustaz, hukum isap rokok ni apa dia? Saya kata, aku tendang rokok tu masuk dalam mulut, free lagi. Dia ingat hati lah. Saya pun sajalah, saya kata hukum isap rokok harus. Dia terkejut. Dia tengok dia, bukan haram ke? Hadiah isap rokok. Dia kata bukan haram ke? Tuan-tuan, zikir tak ada. Macam mana cara tuan-tuan nak bagi masa tuan-tuan dengan Allah? Ni caranya, duduk dalam kuliah ilmu sejam. Tak lama, sejam. Paling lama sejam setengah, paling lama. Tapi kebiasaan kalau kuliah biasa-biasa, sejam kita berhenti dah. Tak bolehkah tuan-tuan nak bagi masa sejam tuan-tuan sehari duduk dalam taman syurga? Sejam sehari. Kalau tuan-tuan balik, Allah Ta'ala nak tanya, umur kita mati, contoh 45 tahun. Berapa tahun umur kamu bagi ke Allah? Berapa tahun? Tuan-tuan darab 24 jam sehari, darab dengan 365, baru 8,760 jam. Berapa jam tuan-tuan sebagi masa dengan Allah? Kebiasaan orang kita, saya nak abang nak, tak pernah lebih daripada 2 jam masa dia dengan Allah sehari. Tak pernah lebih.
melainkan orang ahlul ibadah, yang tu lain cerita. Mau takat orang awam lagu kita, masa kita duk cari nafkah, Allah Ta'ala tak nak kacau. Masa kita nak rehat lebih daripada masa Allah. Ni Allah Ta'ala akan tanya, umur hang perhabis ke mana? Sampai aku pun hang tak kenal. Allah Ta'ala akan tanya, umur hang habis ke mana? 60 tahun hang mati, Al-Quran 60 surah pun tak ada dalam dada hang. Hang perhabis umur hang kok mana? Allah Ta'ala nak tanya. Kok mana hang perhabis umur hang? Mampu nak jawab tuan-tuan? Sebab tu saya tuan-tuan, saya infakkan masa saya untuk Allah. Yang ni saya bagi masa saya untuk Allah. Kalau nak ikut tuan-tuan, saya tak ceramah dah. Saya keluar daripada rumah saya 1 hari bulan. Saya tinggal anak bini saya 1 hari bulan sampai 7 hari bulan. Saya berada dekat sekitar KL dan Selangor untuk ceramah 7 hari tak balik. Saya bertolak balik 7 hari bulan malam. Saya sampai di Kedah 8 hari bulan pagi, 7:30 pagi saya sampai di rumah. Pukul 9 saya dah ada kuliah duha. Habis pukul 10. Pukul 3 petang saya naik feri daripada Kuala Perlis pergi ke Langkawi. Saya tinggal pula anak bini saya. Saya mengajak di masjid Temonjong Langkawi 8 hari bulan. 9 hari bulan kemarin pukul 12 tengah hari saya naik flight daripada Langkawi turun ke Subang, daripada Subang mai ke sini. Semalam saya di masjid Taman Pelindung Utama, malam ni saya di sini, malam besok saya di Masjid Indra Mahkota 2, lepas tu saya bertolak balik. Kalaulah saya buat kerja ni kerana saya nak cari duit semata-mata, rugi dan bodohnya saya tuan-tuan. Saya amalan ni saya tak ada. Sebab tu bila saya bagi kesungguhan untuk bersama, tiba-tiba kadang-kadang kita pergi tempat-tempat yang penganjur buat lebih kurang, saya terasa tuan. Aku tinggal anak bini aku. Aku tak pernah minta dekat hamba 1 sen pun aku nak ceramah. Cuma tolonglah serius dalam buat majlis ilmu. Tuan-tuan tengok macam malam ni serius. Ramai orang main malam ni tuan-tuan, dari belakang. Ni tanda AJK serius nak mengaji. Ni tanda anak Korea serius nak mengaji. Ada satu masjid saya main di Kuantan, sampai sekarang dia telefon saya tak pergi. Saya tak pergi dah. Sebab dia main-main. Saya pergi nak ceramah tuan-tuan, sampai ada 15 orang. Tuan-tuan bayang, mayang maghrib saya bilang 15 orang. 15, 5 lari balik, tinggal 10. Tinggal 10. 10 pula jenis duduk sana kat dinding. Tengah kosong. Jin Islam dia tinggal duduk ngaji tengah ni. Duk tinggal 10. 3 lena. Saya mai daripada Kedah nak sampai ke Kuantan 1000 km. 1000 km. Enggak. Berapa orang? Berapa ringgit orang Kuantan nak bayar saya? 3,000. 4,000 satu kuliah. Saya jawab ikhlas ya kat tuan-tuan. Kalau saya harap nak makan duit kuliah, lebih baik saya kuliah dekat utara lagi banyak. Saya kuliah kat utara, paling banyak orang bayar kat saya 400. Lillah cakap ya. Kalau tuan-tuan kata saya ada ceramah ni saya kaya, saya mai di Kuantan 400 ya tuan-tuan. 400 ringgit orang bagi kat saya. Paling banyak lah. Ada yang bagi 80 ringgit pun ada. Contohlah kata saya mai tuan-tuan, saya mai 3 malam. Satu masjid bayar kat saya 200. 3 malam baru 600. Dah apa ustaz duk cakap betul tak ikhlas kan? Ikhlas tu urusan aku dengan Allah. Bukan orang yang nak menentukan ikhlas tak ikhlas. Nak habaq bagi orang faham. Saya tak pernah minta duit, saya maklum. Bagi saya Allah Ta'ala tak pernah potong rezeki saya. Saya buat kerja dengan Allah, Allah hantar mai wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 300 tuan-tuan, 3 malam 600. Tuan-tuan agak-agak saya duduk di hotel.
Saya bayar untuk 3 malam RM400. Saya dapat RM600. Saya bayar hotel saya RM400. Tinggal berapa? RM200. Awak tuan-tuan ingat saya duduk minta kedai Hayat Yasin malam Jumaat tak dengan Nabi. Saya nak main seorang, saya tak mampu nak drive, tak boleh. Saya kena ada pemandu saya nak tolong bawa kereta ke saya nak rehat. Tuan-tuan agak-agak saya main daripada Kedah 1000 km. Kos perjalanan saya, kos hotel saya kena tolak 1000 sebelah. Kalau saya dapat lebih kurang 600, saya belanja 1000, mana lagi saya nak ambil 400 tuan-tuan? Duit saya. Sebab tu bila saya datang, kalau orang tak serius, tuan-tuan rasa saya lagu mana? Saya tinggal anak saya tinggal bini saya tinggal sekolah saya tinggal kerja saya cancel ceramah-ceramah saya dekat utara. Kalau saya nak makan duit, saya ceramah ke utara, saya abang ikhlas, di utara saya ceramah minimum 1 malam 500, 3 malam 1,500. Anak saya boleh dekat, bini saya boleh lena, sekolah saya, pejabat saya boleh pergi hari-hari. Tapi kenapa saya buat benda ni tanpa minta bayaran? Ada duit bagi. Sebab tu saya tak suka dalam berurusan dengan saya, ustaz, berapa kami nak bayar ke ustaz? Saya tak suka orang tanya. Bila tanya lagu tu, saya rasa macam orang hina saya. Macam aku buat kerja dakwah ni, aku nak makan terkedara duit tu. Saya ibadat tak cukup tuan-tuan. Saya tak betul. Saya tahu saya macam mana. Ibadat saya tak cukup. Kalau tuan-tuan tengok muka saya, tuan-tuan kata baik, itu pandangan tuan-tuan. Saya kenal diri saya siapa. Tuan-tuan, saya nak buat puasa sunat, saya tak rajin. Sebab tu tuan-tuan buka lah dalam YouTube, tuan-tuan tengoklah live Facebook, mana ada dalam ceramah saya suruh orang puasa sunat Isnin Khamis. Saya tak pernah cakap, sebab saya pun tak buat. Tak pernah saya nak jekah orang tak mengkit tahajud tengah malam. Aku pun tak mengkit. Sungguh saya nak bohong buat apa? Saya tak pernah suruh tuan-tuan khatam Quran sebulan sekali. Saya pun tak buat. Saya tak suruh tuan-tuan zikir sampai putih tasbih, sebab saya pun tak ada tasbih. Cuma yang saya nak ajak tuan-tuan, renung masa depan kita di akhirat macam mana. Renung. Kalau tuan-tuan sembahyang tak rajin, tolong topak dengan pahala lain, pahala sedekah, tolong. Bukan untuk orang, untuk kita. Kalau tuan-tuan zikir, tuan-tuan tak rajin, tuan-tuan puasa, tuan-tuan tak rajin, tolong diri tuan-tuan, hadirkan diri setiap malam, jadikan rutin harian lepas maghrib, masa aku dengan Allah sejam. Sebab masa tuan-tuan nak mengkit tengah malam 2-3 jam nak solat, bohong lah, kita tak buat, saya tak buat. Saya ceramah sampai masa dengan anak bini tak ada tuan-tuan. Abang betul ya? Bini saya kata, abang bagilah masa nak berjalan cuti sekolah. Saya senyum. Saya senyum ya kat dia. Kadang-kadang dia pun boleh tiak kat saya. Abang bagilah sebulan 4 hari abang. Ceramah 6 hari, rehat sehari. Seminggu saya minta sehari lah, masa abang dengan sayang, masa abang dengan anak. Saya kata insya-Allah. Dia tengok jadual saya penuh juga. Apa saya jawab dekat dia? Abang tak banyak ibadat, sayang pun tak banyak ibadat. Nak kata abang nak gerak sayang, mungkin sayang kita buat tahajud tengah malam. Tiap-tiap malam tak, mungkin sebulan sekali, 2 bulan 2 kali tu buat lah kot. Nak suruh tengah-tengah malam duk baca Quran, lena atas paparihai lagu tu ya tak lagi. Inilah abang anggap benda abang keluar berceramah, abang berdakwah, yang ni lah nak insya-Allah agak-agak abang boleh tarik tangan sayang dan anak masuk dalam syurga. Sayang anak redha ya abang buat kerja ni. Kadang dia pun bimbang, saya dah keluar lama-lama, dia takut saya menikah lain. Bimbang. Kalau dia WhatsApp saya, hashtag bawah tu jangan kahwin lagi. Hak tu hashtag dia.
Kalau saya WhatsApp dengan dia, hashtag bawah, jangan kahwin lagi. Saya kata, dah, abang ni golongan takwa, takut bini tua. Saya nak ajak tuan-tuan kita fikirkan tentang akhirat kita pula. Sebab banyak dah tuan-tuan kita habis masa dah fikir dengan dunia kita. Dunia ni sebenarnya bukan hina. Dunia ni tuan-tuan, janganlah duk main. Dunia tempat yang paling hina. Tak. Dunia ni bukan hina. Yang hina orang yang memperhambakan diri dia kepada dunia. Dunia ni ibadat. Allah Ta'ala bagikan kita dunia ni untuk apa? Tempat kita nak buat ibadat. Adakah tempat yang Allah Ta'ala bagikan kita untuk buat ibadat? Tuan-tuan nak kata tempat ni hina? Tak. Yang hina ni siapa dia? Orang yang memperhambakan dirinya kepada dunia. Hidup dia tak habis-habis cakap bab dunia. Jumpa kita ustaz, macam mana cara nak kaya ustaz? Sudah. Cuba tanya pula ustaz, macam mana saya nak jadi jutawan akhirat? Macam mana kita nak bina mahligai dalam syurga? Sudah dengan dunia ni. Untuk apa kita hidup di dunia ni tuan-tuan? Lama mana kita nak hidup di dunia? Adakah cara saya bercakap nak habaq kata menafikan dunia? Tak. Tuan-tuan nak ambil dunia, ambil selagi mana tuan-tuan tidak menjadi hamba kepada dunia. Ada orang jutawan tapi dia tak jadi hamba kepada dunia. Dia fikir lagu mana kekayaan yang dia ada, dia nak jana juga saham dan nak menjadi jutawan di akhirat. Ini orang bagus. Dia ada duit, dia tak menayang dekat orang. Ada orang dah menayang duit cincin sampai penuh jari dengan gambar ramah-ramah lah, macam-macam. Ada orang ada duit. Satu orang jutawan dekat Selangor tuan-tuan. Tuan-tuan, dia baru ni dia hadiah kereta dekat ayah saya. Anak murid ayah saya dia ni, jutawan. Dia hadiah kereta dekat ayah saya. Dia kata, Datuk bagi tahu lah Datuk nak kereta apa, model apa, warna apa, nama pelik apa, bagi tahu kat saya. Saya nak beli, nak hadiah kat Datuk. Dia tawar kat ayah saya 2-3 tahun dah, ayah saya tak mau. Baru ni dia main, dia kata tolong Datuk, ni niat saya Datuk. Kalau Datuk tak tunai saya meninggal Datuk berdosa. Dia kata ayah tu. Ayah saya kata lah ikut Datuk lah, Datuk nak bagi apa bagilah. Dia telefon ayah saya, dia kata Datuk sekian-sekian hari bulan saya bagi flight tiket dekat Datuk, bawa lah dengan driver Datuk, mai pitam print jari Datuk dekat dengan JPJ Wang Semaju. Ayah saya pun main print, tamprint. Dia bagi dekat ayah saya tuan-tuan, Mercedes S200. Harga dia 255,000 cash dia bayar. Ayah saya pergi tamprint, ambil gerak, buat balik kereta. Datuk, gunalah kereta tu untuk pergi dakwah. Dan saya bagi kat Datuk, allowance untuk Datuk sebulan 5,000. Tiga 4 tahun sebelum tu dia telefon Datuk Ismail Kamus. Datuk ada kereta, Datuk. Datuk Ismail Kamus ada ala kereta bini. 2 minggu lepas tu dia telefon, dia suruh Datuk Ismail Kamus pergi tamprint. Petang tu orang hantar kereta pergi depan rumah Datuk Ismail Kamus. Mercedes juga. Harga kat 200,000 juga, dia beli cash. Dan dia kata buka dalam laci tu ada duit, gunalah belanja 10,000. Orang lagu ni tuan-tuan, dia tak mau dia hanya jadi jutawan di dunia saja. Dia nak juga dia menjadi jutawan di akhirat. Saya sembang dengan dia baru ni di hotel. Saya kata Datuk, kita pun duk kecek koko dapat sebiji, lega jugalah tuan-tuan. Tapi nak keluar kalam tu tak dapat. Saya kata Datuk, terima kasihlah Datuk bantu ayah saya bagi kereta apa. Dia tutup mulut dia. Ustaz jangan cakap begitu, malu saya Ustaz. Saya kata Datuk, awak yang semangat Datuk buat lagu ni Datuk. Cerita waktu kami nak check in hotel tu, dia cerita dah dekat dengan apa nama meja reception tu. Dia kata Ustaz, saya Quran tak pernah ajar orang, boleh baca untuk diri saya.
Saya nak ceramah, saya tak hati Ustaz. Tapi mak saya pesan dekat saya. Mak saya pesan. Arwah mak dia. Dan yang kedua isteri dia. Suami ni nak jadi baik, isteri ni kena main peranan sama. Kalau isteri tak main peranan, suami ni tak baik ya tuan-tuan. Isteri dia, saya nak cerita isteri dia dulu. Satu hari dia balik daripada Dubai, dia beli gelang emas dekat bini dia, harga duit Malaysia 400,000. Orang kaya tuan-tuan, jangan duk kira kita nak beli 400,000 apa. 400 tu pun bini minta 2 tahun dah tak boleh bagi lagi. Dia duk kata, dan saya abang tikam ekor kena abang beli, dia kata. Dia pergi buat, dia ni orang businessman, dia pergi keluar negara, dia balik, dia beli gelang emas dekat bini dia, harga 400,000. Balik dia bagi kat bini dia, nah ambil. Bini dia kata, abang bagi kat saya kan ni? Ya abang bagi, ambil, abang bagi, ambil. Dia kata, abang terima kasih banyak-banyak. 3 hari lepas tu satu sekolah anak yatim di Hulu Langat call dia, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk nak bagi gelang kat kami. Bila masa pula? Dak Datuk bagi ni Datin mai hantar kat kami. Terima kasih lah Datuk. Tahun lepas Datuk buat bangunan kat kami 3 juta. Tahun ni bagi gelang pula 400,000. Tak terkata apa dia. Balik dia cari bini dia nak marah tak jadi marah, nak marah pun nak marah. Hang pakailah dulu 2, 3, 4 tahun tu sedekah dah nak sedekah pun. Ni aku baru beli sangat. Beli hari ni bagi esok dia pergi hantar tu ya. Dia balik dia kata, awak saya tak hargai hadiah abang, pemberian abang. Bini dia kata, abang sudah-sudahlah kata kita di dunia ni abang, hantar-hantarlah setengah pergi duduk depan pintu syurga. Bini dia kata, kena lagu tu, dia kata rasa makan dalam. Bini dia kata, sudah-sudahlah bang, apa lagi kita nak ni abang, hantarlah harta benda kita pergi tunggu kita depan pintu syurga sama. Baru ni bini dia suruh jual satu share dia, harga 500 juta. Orang kaya ni dia banyak lah share. Bini dia kata, abang share abang dalam syarikat tu 500 juta, abang jual, ambil tu pergi buat masjid, pergi buat sekolah-sekolah agama. Ayah saya, dia ni jaga satu sekolah warisan daripada Tok Wan saya, nama sekolah tu Maktab Pengajian Islam. Saya jaga pula sebelah tu Yayasan Ar-Riyadah. Sekolah ayah saya ni nak buat 2 tingkat, habaq dekat dia, dia buat 4 tingkat. Dia kata sekolah Datuk saya buat. Mak dia pesan apa? Nak bak kata tuan tadi ni. Mak dia kata, hang berkhidmatlah dengan ulama. Berkhidmatlah dengan orang-orang yang mengajar agama. Sebab apa mak? Sebab mereka ni lah yang menyelamatkan kita daripada nak masuk dalam neraka. Dia kata saya pegang yang tu. Betul ya tuan-tuan. Ulama, para asatizah mai mengajar tentang mereka nak apa? Ni ulama yang datang dekat kita ni tuan-tuan, dia nak buat apa? Dia tengok dah kita duk jalan nak pergi masuk dalam neraka, dia tolong pegang kita tuan-tuan, tarik mai balik ni. Orang yang nak pegang kita, nak tarik mai, nak terjun dah masuk dalam syurga, tarik mai. Adakah orang yang macam ni kita tak mau nak khidmat dengan mereka lagi? Saya pegang kata-kata Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh. Saya ziarah dia 3 bulan sebelum dia meninggal. Kami pergi ziarah dia pagi itu. Saya bersama dengan Mufti Kedah yang baru ni, Sahibus Samahah Datuk Fadil Lawang. Pergi rombongan kami 2 kereta pergi ziarah dia. Dia baru balik daripada hospital, duduk atas kursi tunggu kami. Siap salam dengan dia, cium tangan dia. Saya kata dekat Turu, nak pesan kat saya apa dia? Dia pegang kepala. Dia pegang kepala saya. Dia pegang kepala dia, kata ni anak nak pesan, guru anak pesan kat anda, nak pesan kat anda, tolong selamatkan orang daripada masuk neraka. Dia pesan tu ya. Tolong selamatkan umat daripada masuk neraka.
Atas dasar tu yang saya meh tuan-tuan. Atas dasar tu yang saya tinggal anak saya tinggal isteri saya tinggal negeri Kedah, saya meh duduk betapa di sini 3 malam. Tujuan kita bukan nak apa? Nak selamatkan ummah daripada masuk neraka. Ni saya pegang tangan tuan-tuan. Jangan pergi sana neraka. Tuan-tuan pegang tangan saya. Sama-sama kita cari jalan nak masuk ke dalam syurga. Ni tujuan kita. Apa yang kita ada guna tuan-tuan, guna nak bawa kita senang ke akhirat kelak. Bawa. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya dekat kita di akhirat kelak apa dia? Wa an ilmihi fima amila fi. Allah Ta'ala tanya yang kedua. Nikmat ilmu kamu, ke mana kamu beramal? Saya tak banyak ilmu tuan-tuan. Cuma ada sedikit yang saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan. Nak berbanding dengan ustaz-ustaz yang lain lagi banyak ilmu pada saya. Tapi ke mana saya beramal? Ni cara saya nak beramal ilmu saya. Tuan-tuan, kalau saya nak minta bayaran, orang boleh bayar ke saya tuan-tuan? Mudah ya konsep. Mudah ya. Nak aku bayar banyak ni. Bagi tiket flight, bagi hotel. Tak mau? Tak mau sudah. Boleh tak saya nak buat lagu tu tuan-tuan? Boleh Tapi kalau saya buat lagu tu, saya rasa berdosa Allah yang tinggal segala-galanya daripada Mekah pergi ke Madinah nak bawa Islam. Kalau Rasulullah dia ambil perangai lagu tu, tuan-tuan, agak-agak Islam sampai tak kat kita hari ni? Agak-agak tuan-tuan. Kalaulah Rasulullah, para sahabat, ulama-ulama, dia buat perangai lagu tu, nak panggil aku, tak apa, bayar 3,000, bagi tiket flight, tunggu aku dekat airport, bagi hotel dekat aku main. Kalau Islam ni tuan-tuan, kalau para ulama buat lagu tu, tak sampai kita Islam ni. Tuan-tuan, cuba tengok Imam Bukhari punya pengorbanan dia. Nak kumpulkan hadis bukannya mudah. Bukukan dalam kitabnya Sahih Bukhari. Berapa ringgit royalty yang anak-anak keturunan cucu dia lah ni dapat tuan-tuan. Imam Al-Ghazali bubuh kitab-kitab dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, dalam kitab-kitab yang lain. Kalau kitab habis masa, berapa ringgit yang Imam Ghazali dapat? Tak ada. Ikhlasnya para ulama dalam nak menyelamatkan umat daripada masuk neraka. Kalau ulama ni tak buat kerja tuan-tuan, kita tak dapat Islam. Saya fikir dalam diri saya, kalau aku nak ceramah, aku minta dekat orang duit. Kalau aku nak berdakwah, tambah aku ni pula haram ilmu apa, tak ada. Ada sikit-sikit ya. Adakah aku nak boleh jual muka aku ni dalam syurga kelak? Nak duduk dengan Imam Ghazali, nak duduk dengan Imam Bukhari, nak duduk dengan Rasulullah. Ada tak ruang saya dalam tu? Apa sumbangan kita untuk agama? Saya nak tanya tuan-tuan, hari ni apa sumbangan kita untuk agama? Tak ada. Minta maaf saya cakap. Orang Kristian buat kerja. Sebab tu Kristian di Malaysia makin hari makin berkembang. Umat Islam di Malaysia tak buat kerja. Kerja kita bergaduh. Yang tak mau bergaduh ke politik, tu satu bak lah. Di Kedah baru ni tempat saya kat dia, kerana perbezaan politik, pak mati, anak tak pergi ziarah sampai hari ni. Pak dia orang lama, anak dia berhenti baru. Mudah cakap lagu tu lah. Marah. Faham tak? Mudah lindung apa? Pak dia orang PAS, anak dia orang mana? Mudah cakap, payah sangat. Bubuh bukan nak medah lepas ni, mampu biar. Tak apa, hati tunggu kat luar. Pak ni mati, anak dia tak main ziarah. Saya kata dekat anak dia, hang gila ke apa? Tupak hang. Kalau sekalipun hang kena ziarah.
Apatah lagi pak yang hanya berbeza pandangan. Mau, tak mau. Pak saya mau. Tuan-tuan bayang, kita orang Islam tak mau gaduh kes politik. Buka dalam Facebook, kerja duduk bergaduh ya. Mai yang kedua duduk bergaduh pula isu berbuat Asyura, isu doa waitan akhir tahun, isu maulid Nabi, isu Yasin malam Jumaat, isu qunut maya subuh, isu sejadah pagi subuh, bergaduh pula. Orang Kristian buat kerja. Orang Kristian masuk ke dalam kampung, pendakyah Kristian nak disebarkan agama mereka tanpa minta bayaran. Ustaz kita nak sebarkan agama 3-4 ribu sekali talk, sekali ceramah. Beza tak tuan-tuan? Batu orang Islam kita tak berkembang, agama kita tak berkembang. Pendakyah Kristian nak pergi ceramah, wah keluar duit lagi. Itu minta maaf cakap nak, tara agama mereka bukan agama yang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala kata, Nabi abanillah Al-Quran pada Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang Allah Ta'ala redha agama ni Islam saja. Kenapa kita nak buat kerja agama yang Allah Ta'ala redha kita berkira? Hari ini orang Kristian buat kerja tuan-tuan, minta maaf saya cakap. Orang Kristian masuk kampung ke kampung, tengok orang Islam yang susah, bagi sebulan 2, 3, 400. Akhirnya satu keluarga convert daripada Islam masuk Kristian. Saya tengok depan mata saya. Satu keluarga, mak dengan 4 orang anak. Kristian habis, suami dia meninggal kerja, kena serangan jantung, mati. Isteri tak kerja, sebulan nak support anak makan tak ada duit. Pergi minta duit dekat Jabatan Zakat, macam-macam prosedur, nak suruh sign, nak kena job JKK pergi tengok pula, hang ni orang lain, aku orang lain tak bagi. Mai minta duit dekat orang masjid macam-macam bicara, macam-macam cakap. Akhirnya mai orang daripada gereja bagi dekat dia sebulan, convert agama Kristian keluarga. Sedih rumah dia tuan-tuan, ada umur 9 bulan, tak pakai seluar, merangkak, ni keras dekat leher. Tuan-tuan nak kata apa? Kita buat kerja apa? Kerja kita bergaduh kerja kita bergaduh Saya cerita dah satu sekolah. Ada kan saya cerita sekolah agama, ingat? Tak ingat. Ulang balik. Kawan saya buka satu sekolah, nak tutup kerana 15,000 sebulan, nak tanggung sekolah, tak ada duit. Nak tutup, dia panggil saya pergi ceramah. Saya kata, jangan dia tutup, buat tabung, pergi tak dekat masjid hari Jumaat, minta orang masjid umum. Dia pergi buat, ada masjid yang pertama, pengurusi masjid suruh siap kutip tabung sembunyi. Pergi minggu kedua masjid lain, Bilal masjid tu, dia tak tabung lagu tu, tak tabung kat tengah masjid. Bilal tu tendang tabung jatuh tengah. Mai masjid nak minta bantuan untuk pusat pengajian agama, bukan Kristian, agama Islam. Tak dilayan, bahkan dihina lagu tu ya. Kalau kena kat tuan-tuan tak malu kat tuan-tuan, mana maruah kita? Dia telefon, dia kata, tobat aku tak minta dah. Saya kata jangan, hang ni Allah Ta'ala uji sikit pun dah nak teriak, dah nak membaik, dah nak merajuk. Allah Ta'ala baru uji sikit dia. Aku tak mau. Akhirnya tuan-tuan, mai satu rombongan daripada gereja, daripada Sungai Petani Kedah, pergi ke sekolah tu, tawar sebulan 15,000 mereka akan bagi selama 5 tahun setiap bulan.
Lah ni tuan-tuan, dah setahun dah sekolah tu operasi, duit daripada gereja. Mana kerja kita? Mana kerja kita? Kalau gereja tu dia main support sekolah kebangsaan, saya tak kata apa, ambil lah duit tu. Kalau pihak gereja tu dia support sekolah menengah kebangsaan, ambil lah duit tu. Kalaulah gereja tu tuan-tuan main support universiti kerajaan, ambil lah duit tu. Tapi pihak gereja support mahat tahfiz, sekolah menengah agama, tempat anak bangsa kita nak faham agama, nak faham Islam, disupport gaji guru-guru itu daripada gereja. Mana maruah kita? Mana maruah kita? Yang ni saya rasa tercabar tuan-tuan. Satu cerita saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Satu budak Hindu dekat Tikam Batu, Pulau Pinang. Tikam Batu, tahu Tikam Batu? Sebelah dengan Tikam Kawan. Tuan-tuan pergi jumpa Tikam Kawan, baru Tikam Batu. Kan? Serupa lah, ingat tak? S. Samsudin dalam cerita Tiga Abdul. Al-Kisah ini berlaku di sebuah negeri bernama Isketambola, bersebelahan dengan Isketam Batu. Dia kata ada. Serupalah Tikam Batu tepi Tikam Kawan. Budak ni dia cerita, dia mai jumpa ustaz ni dekat dengan ke tempat kuliah. Dia kata, ustaz, saya nak cerita satu kisah kat ustaz. Kisah pengislaman. Budak tu cerita, dia ni tertarik dengan Islam sebab dia buat kajian. Dia buat kajian mau tengok kita haram orang pindah Islam kan. Sungguh tuan-tuan, mau tengok orang bukan Islam, tengok perangai saya, tengok perangai tuan-tuan, tengok perangai kita, haram orang tak kenal ke Islam. Tak maaf cakap lah. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Ha? Dia ni masuk Islam dalam keadaan dia tak declare, dia tak cerita dekat keluarga dia. Dia, mak dia, kak dia, 3 beranak yang duduk dalam rumah tu. Pak dia mati lah. Pak dia mati lah. Dia meluk Islam, dia pergi ke pejabat agama, dia mengucap syahadah, dia balik. Dia kata nak semayang ustaz, kalau subuh saya tak semayang sebab saya tak boleh keluar rumah awal, saya mak saya perasan. Saya semayang zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu awal-awal Islam dia tu. Lama kelamaan naluri seorang ibu ni, dia tahu, dia dapat hidu, dia dapat rasa anak aku ni ada satu benda yang tak kena, something wrong, satu benda yang tak betul, satu benda yang tak kena. Last sekali orang pergi cerita dekat mak dia, kata dia ni masuk Islam, bak jumpa dekat masjid orang Islam ni pun. Mak dia bila tahu, mak dia marah lah. Bila marah, tak berhenti dekat marah, mak dia ni duk provok dia pula. Dia kata, mak saya ni ustaz, dia provok saya pula. Provok lagu mana? Dia buat makan ustaz, dia tak masak kat saya. Dia masak dekat dia dengan kak dia, mak dia tu. Mak dia dengan kak dekat dia, mak dia tak masak. Dia tengok mak dengan kak dia makan, pergi ambil pinggan, buka-buka periuk tak ada nasi, buka-buka belanga tak ada lauk, angkat tudung tinggal pinggan. Mak, mana nasi mak? Sambil mak dia duk makan kat meja tu, mak dia kata, hang suruh Allah turun masak kat hang. Pergi jenis orang bukan Islam nak kata apa? Dia kata, sabar ustaz, bara duk ada tapi sabar. Mai malam kedua pula, hari kedua, saya masih taat dekat mak, tapi mak tak habis-habis duk provok saya, duk provok saya. Apa masalah mak sebenarnya? Dia tinggi suara, dia marah mak dia. Mak dia senyum ya. Mak dia kata, wahai anak, mak tak pernah marah kamu nak memeluk Islam. Mak tak pernah benci dekat kamu kerana kamu masuk Islam. Tapi yang mak tak suka dekat kamu ni, kamu masuk
Islam dalam keadaan kamu tak belajar tentang Islam, akhirnya kamu akan jadi orang Islam macam mana orang Melayu. Wallahi tuan-tuan, ini kalam yang dia cakap. Mak tak mau hang jadi lagu orang Melayu Islam. Yang kita bangga ni apa dia? Orang Islam Malaysia ni bangga dengan apa? Bangga dengan sunat ya. Nak tahu Islam tak Islam bersunat tu. Aksiden motor atas jalan, nak tahu dia siam ke tak? Buka zip. Oh, bersunat Islam. Hari ni saya nak tanya tuan-tuan, apa yang Islam cakap kita tak amal. Kononnya kita penegak sunnah, tapi kerana kita nak bawa ajaran sunnah, akhirnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah. Adakah ini ajaran Nabi? Hari ini saya nak tanya tuan-tuan, apa pun perbezaan pandangan di kalangan umat Muhammad, dengarlah. Tutup lah, doa lah, tutup lah. Tu Unimap, Universiti Malaysia Perlis terbakar. Saya cadang kepada pihak Kementerian Pelajaran Tinggi, tutup semua you. Tuan-tuan, negeri Perlis diserang oleh zombie, tutup negeri. Dia duduk main basuh baju dia haram tak pakai baju. Tokek dobi sebelah tu, dia duduk kata, Ustaz saya minta tahu nak buat macam mana. Ustaz tahu dia ni kerja apa? Kerja apa? Dia ni duduk jual daging babi dekat dengan market. Bila dia duduk jual, baju dia ni ada darah babi semua tu, dia main basuh orang tu. Saya kata nak haram baju aku selama ni babi ke apa? Dia duduk pergi basuh orang tu. Kita tak peka tuan-tuan, kita peka. Kenapa yang kita nak marah? Ni bukan maknanya kita nak berbalah dengan orang bukan Islam tak. Adakah kerana isu dobi ni kita dengan orang bukan Islam bergaduh? Banyak lagi orang Melayu Islam buka dobi, boleh yang orang kafir ambil besok. Tu yang pertama. Yang kedua, ada tak orang kafir duk mangkit marah? Lepas pun tak peduli pun. Kita pula duk bangun duk berbalah. Orang bukan Islam tengok apa orang Islam isu dobi pun bergaduh. Tak mana kita nak tunjuk hebatnya Islam ni tuan-tuan. Ni yang kedua. Ilmu kena belajar. Dah belajar kena beramal. Ni yang kedua. Yang ketiga, keempat, insya-Allah sambunglah bila-bila masa pun, pada masa yang sesuai nanti. Jadilah 9 lebih dah tuan-tuan, sejam 20 minit dah kita bersama. Jadilah tuan-tuan nak dengar sampai kira apa. Kalau habis mengaji malam ni pun bukan boleh masuk syurga lagi kan. Dia duk kata kat belakang, jadilah Ustaz, hujan pun berhenti, bukan Ustaz tak mau berhenti kot, dia kata kan. Jadi kita berhenti dekat ni dulu malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa pada pertemuan-pertemuan yang lain. Saya lah ni tuan-tuan, saya duk cadang daripada hati naluri saya je lah. Kalau saya nak datang ke Kuantan ni, saya tak mau dah jemputan-jemputan ni, saya tak larat tuan-tuan. Saya lebih suka berkitab. Saya nak baca kitab yang saya terjemah, iaitu tajuknya Fahami Bid'ah, Jauhi Perpecahan. Lah ni isu ni kita nak kena bagi faham dekat orang. Kalau saya main duk ceramah gedegang, orang tak faham. Hari ni tuan-tuan cuba tengok. Orang dia hanya mudah ya dia main. Ni dia buat apa Nabi tak buat bid'ah. Ni hang dia buat apa Nabi tak buat bid'ah. Ni hang dia buat apa Nabi tak buat bid'ah. Kalau orang tanya ni apa hukum ni, hukum dia bid'ah. Umat Islam hari ini berpecah di atas satu kalimah bid'ah. Sebenarnya kalimah ni kalimah yang suci. Kalimah yang suci. Tetapi dikotorkan oleh golongan-golongan yang kononnya menegakkan sunnah. Jadi saya dengan tanggungjawab bersama dengan sahabat saya di Kedah, kami ambil satu kitab Arab, kami terjemah ke dalam teks Melayu.
InsyaAllah bulan depan saya akan pergi 3 hari ke Johor untuk buat diskusi buku ni. Jadilah ni saya, kalau nak kita boleh buat satu kelas. Kitab ni saya terjemah tahun 2014, dah lama dah, 30,000 dah sold dah, yang dah terjual sold out dalam ni. Lah dia tengah cetak baru. Jadi saya nak main, saya tak mahu dah duduk ceramah ni, saya tengok macam masyarakat tak ada apa. Ceramah ni lama-lama sekali boleh lacah balik. Ni macam malam ni tuan-tuan tengok penuh sampai belakang ni tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan dapat saya tak tahu kan. Apa dia kata malam ni kami nak main dengar Ustaz ulas tentang isketan bola tu. Kami nak tahu mufti isketan bola tu siapa dia. Tuan-tuan nak tahu? Nak tahu ke tak? Nak tahu tak mufti isketan bola tu siapa? Dengar baik-baik. Mufti isketan bola tu anak dah Sadiq Sigaraga, penjual barangan purba, berkahwin dengan seorang anak jutawan namanya Ismail Ulam Raja. Mufti ni dia berkahwin dengan anak Ismail Ulam Raja, dan dia satu pejabat dengan Sulaiman Akhlaqan. Tak faham Ustaz. Apa kena mengena mufti ni dengan Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub? Abdul Wahib, Abdul Wahub dia tak ada kena mengena, tapi dia kena mengena dengan Abdul Wahab. Sebab apa? Sebab dia Wahabi. Abdul Wahab. Faham? Itu kita kena buat kuliah hasil. Tajuk dia mufti isketan bola kan. Ada orang ni, orang tu kata, dia kata saya ni Ustaz Ahmad Al-Ba'. Dia kata. Malam saya jawab dah dekat masjid Peling Utama malam ni. Saya kata yang dia kata tu bodoh, nama saya Ahmad Usam, bukan Ahmad Al-Ba'. Kalau ya tuan-tuan nak bandingkan Ahmad Al-Ba' dengan anak Sadiq Sigaraga, jom itu. Sadiq Sigaraga dengan anak dia ni jahat. Sebab dia berpakat nak rampai harta Ismail Ulam Raja. Tetapi Ahmad Al-Ba' seorang yang membawa tuah kepada bapaknya Syawal Ibn Zulqaidah. Saya boleh cerita tuan-tuan, lama. Tuan-tuan balik, tuan-tuan buka dalam YouTube, type 3 apa nama Ahmad Al-Ba'. Tuan-tuan tengok. Kan seorang orang kaya yang bernama apa dia? AR Tampil tu, dia pegang watak apa dalam Ahmad Al-Ba'? Masyhur Al-Buaya. Dia ni nak tunjuk kata dia hebat, anak-anak dia mesti dia kena jodohkan. Dia pergi jumpa seorang anak dia nama Muharram, pergi pula seorang nama Safar, dia bagi kahwin dengan anak perempuan dia. Tetapi seorang anak perempuan dia ni melawan dia, namanya Mastura. Bapa, kekayaan, kebahagiaan bukan terletak di tangan bapa. Ya, esok dia bawa pergi bagi kahwin dengan seorang pengembala kambing yang bernama Syawal Ibn Zulqaidah. Kahwin. Anak miskin dapat kahwin orang kaya. Mastura anak masyhur Al-Buaya. Abang Kenuri berkaduk nyanyi. Kita semua sepakat di kampung Pening Lalat. Nama kampung tu pun Pening Lalat tu kan? Nama kampung tu. Nama kampung Pening Lalat. Kahwin. Dapat anak. Sebelum dapat anak, kambing Syawal Ibn Zulqaidah ni lari masuk dalam satu gua. Mereka kata gua kelam. Wallahu alam lah gua tu. Masuk. Dia tengok-tengok kekayaan. Wow, banyak. Satu mari. Baru ni ada satu profesor dia buat kajian. Harta yang jin letak dalam tu, dalam gua tu tuan-tuan, kalau dinilai dengan duit Malaysia, sebanyak 2.6 bilion harta tu. Ni profesor dekat isketan bola juga lah dia ni. Dia buat kajian. Harta yang Ahmad Al-Ba' dapat tu 2.6 bilion. Syawal pergi tengok, Masya Allah harta. Keluar jin. Jangan kata ini harta bukan engkau yang punya. Ini harta Ahmad Al-Ba' yang punya. Ahmad Al-Ba' yang punya. Jin tu pun gigi tinggal 4 batang lah jin tu. Jin tua kan. Dia pun balik, dia terkejut, dia cerita dekat Mastura. Saya jumpa itu Jun lah. Mak dia kata Jun lah. Jin. Jin lah. Dia kata itu harta Ahmad Al-Ba' lah. Ahmad Al-Ba' dapat anak.
Kerana anak tu tuan-tuan, Masyhur Al-Buaya terima balik menantu ni dengan anak dia Masturah. Duk tayak-tayak, dia pergi ketuk pintu, budak diam. Dia nama Ahmad Al-Ba. Terus Syawal pelari, pergi tunjuk. Jadi kaya. Kerana Ahmad Al-Ba, Allah Ta'ala hantar dekat Syawal. Kekayaan yang jin tu bagi, dapat dekat dia. Jadi kaya. Dia pula Syawal ni seorang yang beramanah. Tiap-tiap bulan bawa anak dia Ahmad Al-Ba main kawan dengan anak jin. Kan, tengoklah. Ni kata Ahmad Al-Ba. Sampai pak saudara dia Muharram dengan Safar pergi merompak, masuk dalam lokap. Kekayaan yang Ahmad Al-Ba bawa itulah mengeluarkan mereka. Dan juga dengan kekayaan yang Syawal dapat dengan Allah Ta'ala, anak dia orang kampung Fering Lalat dapat manfaat. Ni beza Ahmad Al-Ba dengan anak kepada Sadiq Sigaraga. Jadi itulah kesimpulannya Mufti Iskandar. Siapa dia? Anak kepada Sadiq Sigaraga, menantu kepada Ismi Ulam Raja, berkawan dengan Sulaiman Akhlaqan. Jadi tuan-tuan nak tahu Mufti Iskandar? Itu dia. Tak jawab tak ada amanah. Saya bukan orang amanah. Tak jawablah Mufti Iskandar tu siapa? Ya, saya dah jawab. Yang orang duk terasa saya kata kat Mufti Perlis tu pasal apa? Adakah dia tu nama Iskandar? Adakah dia anak Sadiq Sigaraga? Bapaknya nama Abidin, Asri Zainul Abidin. Kan? Yang saya kata ni anak kepada Sadiq Sigaraga. Nama dia apa dia Mufti Iskandar tu? Saya lupa dah. Nama dia tu saya lupa dah. InsyaAllah nanti saya ingat, saya hantar balik lah. Jadi saya ni tuan-tuan, saya nak bagi masyarakat faham apa dia bid'ah. Sebab tu saya buat buku tu. Jadi kalau kita nak buat, saya tak mau dah kuliah-kuliah jemputan, saya nak permanent duduk, kita buka kitab. Tuan-tuan ada seorang satu kitab, kita baca bagi faham. Ceramah ni main cah-cah boleh lah. Kalau tuan-tuan nak dapat ilmu daripada ceramah ni, dia ada tapi tak banyak. Tu pula tuan-tuan pom tak ada. Betul keluar rumah tadi nak perang, 2 biji peluru 1 pistol. Betul nak perang ramai. Jadi insya-Allah, saya ingat kalau ada mana-mana masjid yang bersedia, kita akan buat. Kalau tak ada, saya anggap ini kuliah saya yang terakhir dah. Sebab saya nak manfaatkan masa, saya nak menjelajah Malaysia. Itu tempat yang saya dah pergi, saya tak boleh pergi balik. Baru ni saya pergi Kuala Terengganu. Saya dah pergi duduk sana 3 malam. Mereka minta lagi bulan ni, saya bagi tarikh tapi tak boleh turun. Saya nak turun tempat-tempat yang saya tak turun lagi. Tempat yang manfaat untuk kita nak gunakan masa saya. Saya pun tak larat dah tentang letih. Walaupun umur saya baru 27. Tapi saya letih dah. Lah ni saya nak bagi orang faham. Saya nak jangan kita menggunakan istilah bid'ah untuk memecah belahkan kesatuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan kita gunakan istilah tu memecah belah. Hari ni orang duk ajak kita ni hina ulama. Hari ni meninggal satu orang dekat Kedah. Namanya Kasim Ahmad. Dia ni orang yang menolak hadis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosanya. Allah Ta'ala merahmati beliau. Amin ya Rabbal. Bukan kita nak mencecah, tapi dia menolak hadis. Meninggal. Sebenarnya di Malaysia ni tuan-tuan, dia ada 2 golongan yang menolak hadis. Yang pertama macam Kasim Ahmad, tolak terus. Hak satu lagi golongan tolak hadis-hadis dhaif. Ni ada dhaif, ni ada dhaif. Dhaif pun tetap hadis. Tapi dia letak dalam masyarakat, ni tak boleh, ni hadis dhaif, ni hadis dhaif, dia kata. Ni golongan-golongan ni bahaya tuan-tuan. Tapi mereka cuba membungkuskan diri mereka, menjenamakan diri mereka sebagai golongan salafi. Sebenarnya mereka ni bukan mengikut jejak langkah salafi. Mereka ni salah pi. Dia salah pi. Dia bukan salafi. Dia insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, anak cucu kita daripada diselewengkan oleh golongan-golongan tersebut. Tuan-tuan perlu bersyukur duduk dalam negeri Pahang. Sebab tuan-tuan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang permata, satu permata di Pahang, iaitu Sahibus Samahah Datuk Mufti Pahang, adalah dalam Malaysia
untuk masa sekarang, saya boleh mengatakan beliau adalah seorang di antara mufti yang lantang dalam melawan golongan-golongan ini. Di antara mufti yang lantang. Pahang Negeri Sembilan, di antara mufti yang lantang melawan golongan-golongan ini. Tuan-tuan, kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur sahibus samahah kita. Kita minta Allah Ta'ala letakkan beliau lagi sebagai mufti memimpin negeri Pahang di bawah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, memerintah negeri Pahang sebagai orang yang kedua yang tertinggi dalam pentadbiran agama Islam di Kelantan, di Pahang, terus untuk melawan golongan-golongan ini daripada bertapak di bumi Pahang yang cuba hari ini nak masuk. Ini di antara mufti yang lantang, tuan-tuan. Dalam syarat fatwa, di antara mufti yang lantang, sebut saja bab Wahabi, dia makin lawan. Jadi tuan-tuan, doakan. Kalau bertukar mufti ini, kita tak tahu naik siapa pula. Adakah orang yang strong, yang kuat macam ni juga dapat melawan, tuan-tuan? Ini di antara tokoh-tokoh ulama yang tuan-tuan perlu pertahan. Apa jadi kepada beliau, tuan-tuan kena berada di belakang beliau. Saya main ke Pahang ni, saya abang betul ikhlas, tuan-tuan, sebab saya sayang dekat dia. Saya rasa nak tolong beliau. Yang mana batu kalau ada tempat-tempat negeri yang tak berapa nak serius lawan benda ni, saya malas Nabi. Saya main sebagai satu jasa saya nak tolong orang-orang sini. Saya nak bagi faham orang-orang sini. Nak bersama dengan para asatizah di Pahang ni untuk melawan golongan-golongan ni, insya-Allah. Tuan-tuan, kita kena bangkit lawan. Saya umum kat tuan-tuan dulu, insya-Allah, kemungkinan dengan izin Allah pada bulan 2 ni di Kedah kita akan bangkit, kita akan buat satu perhimpunan. Dulu ada satu video saya yang viral tentang perhimpunan tu. Insya-Allah kami di Kedah sekarang dah set satu tarikh. Pada bulan 2 ni kita akan buat himpunan secara aman di dalam stadium, himpunan ummah mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana tuan-tuan boleh turun, kita turun ramai-ramai baru ni ke Fastaqim, itu demi politik negara. Yang lebih jauh ini untuk akidah umat, tuan-tuan juga kena turun. Boleh? Tuan-tuan orang Kuantan kena turun. Kita tak boleh, kita kena bagi satu signal dekat kerajaan pusat bahawa umat Islam di Malaysia, kami tak mau pemimpin-pemimpin Wahabi sebagai pemimpin kami. Ada saja satu calon daripada golongan Wahabi, wajib kita kalahkan dalam pilihan raya ni. Jangan angkat puak-puak ni menjadi pemimpin dalam negara kita. Kita bukan ekstrim, tetapi golongan inilah yang akan menghancurkan kedamaian dalam negara kita. Yang selama ni kita mengecapi nikmat kemerdekaan, yang tok nenek kita perjuangkan selama ni, akhirnya diperkosakan oleh golongan-golongan Wahabi Salafi liberal ini. Dia bukan takat Wahabi, dia Wahabi liberal yang ada dalam negara kita ni. Wajib kita kalahkan mereka. So, jangan bagi ada pemimpin Wahabi di Kuantan. Jangan bagi ada pemimpin Wahabi di negeri Pahang. Begitu juga saya akan pastikan di Kedah tidak akan ada pemimpin-pemimpin Wahabi yang akan bertapak di sana. Saya akan jaga Kedah, tuan-tuan jaga Pahang. Kita jaga negeri kita. InsyaAllah kita pertahankan, tuan-tuan. Bukan demi saya, bukan demi kita, tetapi demi agama. Kalau kita tak perjuangkan ini, tuan-tuan, apa kita nak jawab di depan Allah Ta'ala kelak? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ni pemimpin, kita ada anak kita, kita ada isteri kita, kita ada keturunan kita. Bagaimana kita nak memastikan keturunan kita ni berada di dalam landasan akidah yang benar, bukan akidah yang diselewengkan oleh musuh-musuh kita dan ejen-ejen Yahudi. Tidak keterlaluan saya nak mengatakan bahawa Wahabi liberal ini adalah ejen Yahudi. Tidak keterlaluan. Saya boleh membongkarkan sejarah Wahabi. Dan saya bersedia. Siapa yang nak adakan diskusi dengan saya, di live kita ada, siapa yang nak berdebat dengan saya buka gelanggang, silakan. Tetapi dengan beberapa syarat demi kebaikan Islam. Yang pertama, saya tidak mau berdebat di hadapan orang awam. Mai berdebat depan orang awam, bukan orang awam tahu apa. Kita kena ada pengadil.
Kalau kita nak belajar menembak, mai duduk yang jadi pengadil, pistol haram tak nak pegang. Nak berdebat, syarat yang pertama di hadapan mufti-mufti, di hadapan AJK Fatwa Kebangsaan, di depan para sarjana Islam yang diberikan amanah, yang ada jawatan. Ini syarat yang pertama. Kita nak berdebat, nak cari di mana pada satu titik pertemuan kita. Berdebat bukan nak tengok hujah siapa kemah. Tak. Ini. Kita ada tim kita. Saya akan mendapat nasihat daripada tim kita. Kalau Wahabi nak, silakan. Puak-puak ni makin hari makin melampau, tuan-tuan. Makin hari makin mengganas puak-puak ni. Jaga negeri, tuan-tuan. Jaga sahibus samahah, tuan-tuan. Ini orang tua kita yang banyak mempertahankan. Dulu sahibus samahah mufti ni tak lantang sangat, saya tengok dulu ni. Tetapi sejak dua menjak ni, bila tengok kekeliruan umat Islam ni, nak akidah kita nak diperkosa oleh golongan-golongan yang kononnya pakar-pakar ni, saya tak tengok sahibus samahah kita bangkit. Tuan-tuan, isu kafiah harbi baru ni, tuan-tuan tengok betapa biadabnya popok ni hantam dia, tanpa soal selidik dan sebagainya. Jadi ni perjuangan saya sekarang. Bukan saya nak ceramah, saya nak cari ni. Bukan saya ceramah, saya nak cari nama. Tak. Saya bukan ustaz selebriti nak dalam TV. Sapu 2-3 ribu. Itu bukan kerja saya. Saya ada harga diri saya. Saya ada harga diri saya. Harga diri saya bukan 2-3 ribu. Itu bukan harga diri saya. Saya nak mati sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad yang sedaya upaya mempertahankan agama ni daripada diperkosakan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. InsyaAllah, tuan-tuan doakan untuk saya doakan untuk tuan-tuan, kita doakan untuk agama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga daripada agama ni, daripada diperkosakan oleh golongan-golongan tentu. Pasti Allah Ta'ala jaga. Cuma Allah Ta'ala nak melihat bagaimana cara kita hamba dia menjaga agama ni. InsyaAllah, saya lantik tuan-tuan semua menjadi penolong agama Allah. Sampaikan, sebarkan agama ni. Saya nak lepas ni tuan-tuan jangan jadi trend dah. Main mengaji jadi trend. Awak seronok kuliah, kita main mengaji, nak dapat ilmu, nak sebarkan. Jaga anak-anak tuan-tuan. Lah ni mendatang ni tuan-tuan, mudah nak mempengaruhi anak kita. Jaga, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Jadi cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Dan sebagai akhir kalam, macam biasa saya tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengok di luar masjid kita ni tuan-tuan, saya ada buka kaunter jualan tu staff-staff daripada Yayasan Ar-Riyadah sama dengan tuan-tuan di luar sana. Yayasan Ar-Riyadah ni, tuan-tuan pergi ambil buletin kita, tuan-tuan baca apa dia Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan boleh tengok satu persatu. Yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Yayasan Syiah, bukan Yayasan Wahabi, bukan Yayasan Liberal, bukan Yayasan apa lagi Qadariyah yang lain. Ini Yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditubuhkan dengan konsep kebajikan, bukan berkonsepkan keuntungan. Di bawah yayasan ini kita bela pelajar-pelajar tahfizul Quran yang belajar dengan kami. Kami ada mahad tahfiz Yayasan Ar-Riyadah. Kita ada bela keluarga-keluarga anak-anak yatim, dan juga kita ada bela fakir miskin, ahli keluarga fakir miskin. Yang saya cerita tadi ni, yang pi murtad tu, saya minta dia mengucap depan saya, dan saya janji kita akan bantu dia setiap bulan. Kristian bagi kat dia 500, saya janji 600. Jadi dengan nak buat kerja agama ni tuan-tuan, sebulan overhead yayasan kami ni 75,000. Kita buka peluang kepada tuan-tuan untuk menderma, untuk menginfakkan harta tuan-tuan. Tuan-tuan keluar daripada pintu masjid, tuan-tuan akan tengok setiap pintu ada tabung-tabung kita letak. Tuan-tuan bolehlah salurkan sumbangan tuan-tuan sekadar mana yang tuan-tuan mampu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas balik sumbangan tuan-tuan, insya-Allah. Yang kedua, di meja sana ada satu borang untuk tuan-tuan nak menaja pelajar-pelajar tahfiz sebagai anak-anak angkat tuan-tuan. Kita ada 23 orang pelajar tahfiz yang sekarang ni tuan-tuan, pelajar-pelajar ni tahun ni saja 2 orang khatam Al-Quran, hafal, bukan baca, hafal. Kita alif bata apa haram tak hafal. Kalau tanya dia lepas waw apa, lepas waw, dia kata lepas waw putih. Ni nak tanya, seorang pelajar lepas ni
sebulan costing mereka kita tanggung RM400. Tuan-tuan, kalau rasa nak ambil mereka ni menjadi anak angkat tuan-tuan, kita ni tak ada anak yang hafal Quran, tak ada cucu hafal Quran. Kita ambil anak-anak orang sebagai anak angkat kita, menaja khidmat kita kepada Al-Quran. Cara dia lagu mana? Kita minta tuan-tuan buat tajaan setiap bulan. Seorang pelajar kos dia RM400. Kalau tak mampu RM400. Mampu apa? Saya mampu sebulan RM50. Saya mampu sebulan RM20. Saya mampu sebulan RM30. Terpulang. Cara dia nak buat lagu mana? Adakah tuan-tuan nak kena back-in setiap bulan? Tidak. Lepas tu cara dia lagu mana Ustaz? Cara dia ada borang di luar sana. Tuan-tuan boleh isi borang tu, buat pemotongan duit daripada akaun tuan-tuan masuk akaun yayasan. Bank negara benarkan yayasan kita buat. Isi nama, nombor telefon, nombor IC, nombor akaun bank mana yang duit tuan-tuan nak potong. Lepas tu berapa ringgit, sign. Yang tak boleh nak buat pemotongan 7 jenis bank. Ambank, Afinbank, Bank Muamalat, BSN, Agro Bank, Alliance Bank, Tabung Haji. 7 ni tak boleh. Yang lain boleh. Maybank, CIMB, Bank Islam, Bank Rakyat, RHB, HSBC, semua boleh. Buat, tuan-tuan tinggal borang tu kat mereka. Ustaz, saya tak ingatlah nama akaun saya Ustaz. Tak apa. Tuan-tuan nak buat tak? Nak buat. Saya serius nak buat. Kalau serius nak buat, pergi tulis nama, nombor telefon apa. Esok staff saya akan call tuan-tuan, tuan-tuan bagi nombor telefon tu. Dan yang terakhirnya ada produk saya bawa dekat luar sana, iaitu Tok Koko yang saya biasa bawa dekat tuan-tuan. Produk ni tuan-tuan, produk yayasan kita. Baru ni kita lantik Zul Yahya sebagai duta. Produk ni dicampur koko, kurma, madu, badan bali. Dia macam Milo tu sekilo. Harga dia RM19. Khasiat dia apa dia Ustaz? Khasiat dia, yang pertama orang duk habaq kat saya dan saya pun rasa, siapa minum hilang dahaga. Hal ni yang pertama. Yang kedua, siapa yang ada anak degil, mengaji lambat boleh, suka melawan cakap mak bapak, isteri keras kepala, suami tak dengar cakap, bagi minum 9 kilo. Saya ada pelajar tuan-tuan, 23 orang duduk dengan saya. Mai dulu nak mengapai pembayar, kita bagi benda ni. InsyaAllah berkat ulama terapi sabuk dia dengan ayat-ayat syifa dan Al-Quran. Dulu orang duk baca dekat ayat ni, kadang-kadang anak-anak tak mau minum, kita buat lagu tu alternatif. Ada yang bercakap lambat, dia nak cakap tak pasih, duk amalkan insyaAllah dengan izin Allah. Tuan-tuan dapatkan di luar sana. Siapa yang biasa rasa, dia tahulah kesedapan dia. Dan juga dekat luar sana, produk saya ambil daripada Mesir baru ni, Habbatus Sauda, jenama Barakah. Habbatus Sauda ni tuan-tuan, original daripada Mesir. Harga sekotak RM8. Apa khasiat dia? Syifa'un li kulli da'in lasam, penawak kepada segala penyakit. Saya minta tuan-tuan amal sehari 2 biji. Siapa yang kolesterol tinggi, kencing manis, ni dia. Tuan-tuan duk pergi beli dekat kedai-kedai Arab tu, jenama Barakah, warna hijau. Hak tu duk dia jual RM18, RM15. Hak tu yang Malaysia punya. Yang ni, yang kotak warna oranye, original daripada Mesir. Siapa nak amal boleh dapatkan. Dan yang terakhir, wakaf. Saya duk tengah siapkan 3 tempat, bilik pengajian pelajar, library pelajar, dan yang ketiga, bilik mesyuarat yayasan. Siapa yang nak wakaf, duit kupang dia untuk mak ayah dia apa semua, sijil wakaf ada di luar sana, 1 kaki persegi RM50. Tak mampu 50, bayarlah, bagilah setakat mana yang tuan-tuan mampu, insyaAllah. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Allah memberkati pertemuan kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.